pada 19 Januari yang Muhammad Perdana Menteri kita telah mengumumkan satu konsep ataupun dipanggil sebagai satu gagasan, iaitu Malaysia Madani lah. Dan saya rasa YB sendiri pun telah sedia maklum bahawa dia bukan satu konsep di mana satu konsep dipanggil sebagai satu good governance atau pentadbiran yang baik oleh kerajaan demi orang kata kebajikan dan juga kemaslahatan rakyat. Jadi apa pandangan YB lah, contohnya adakah benda satu konsep yang baik ataupun dapat membantu rakyat kita dalam kerajaan kita tengah buat satu yang perkara yang baik, iaitu good governance tu penting sebab YB kita tahu kita tak nak ada keterisan, kita tak nak ada yang mungkin terlepas pandang kan, sebab dalam konsep Madani itu sendiri ada perkataan ihsan. Ihsan ni jelas sekali tu yang I tu kan, ada perkataan ihsan. Jadi ihsan tu dia selalu betul, dia caring kan, dia cakna, dia juga ambil berat tentang mungkin keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi apakah dalam konsep itu, macam mana YB nak terapkan mungkin dalam perkhidmatan YB ke memberi pada rakyat, macam mana apa yang YB mungkin ambil daripada perkataan MADANI itu? Okey. Memang sedia maklum lah. Sebelum ni memang pada masa terdahulu negara Malaysia, rakyat kita memang ramai yang mungkin kita terlepas pandang dan dalam keadaan kehidupan yang amat mencabar jugalah. Dan dalam masa tu saya rasa konsep Madani ini adalah satu konsep yang baik di mana dia ambil kira dari semua lapisan masyarakat dan taraf hidup dan diterapkan dengan perubahan berdasarkan dengan cara hidup, budaya pelbagai masyarakat di Malaysia, terutamanya masyarakat majmuk di Malaysia, dan diterapkan lagi dengan dasar-dasar kerajaan yang lebih prihatin dan mengambil berat tentang keperluan dan kehidupan rakyat. Dan dalam apa yang diterapkan itu, dia mengambil kira lah keperluan rakyat, setiap lapisan masyarakat. Memang perkataan Madani ni mungkin daripada sedikit bahasa Arab, di mana saya rasa Malaysia ni memang boleh menerima sebab macam makanan pun, macam dimsum pun, sekarang pun orang Melayu pun makan, mengamalkan perniagaan macam ni. Saya rasa kelebihan masyarakat di Malaysia adalah kepandaian mereka untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai budaya. Tak kira tempatan ataupun di luar negara juga mereka boleh senang menyesuaikan diri. Dan saya pasti kalau Madani yang diterapkan ni dan diambil oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang satu konsep yang baik, dan saya berharap semua lapisan masyarakat boleh menerima dan menerapkan, malahan melibatkan diri dalam membuat kerja-kerja kebajikan macam apa yang Tuan Pengarah ungkitkan tadi, itu ihsan daripada cakna dan sebagainya. So saya rasa kita mesti ada perubahan yang positif baru dalam penerimaan sesuatu benda yang baik dan positif untuk semua lapisan masyarakat. Okey, YB. Kan sekarang ni kita dalam proses memperkenalkan orang kata supaya rakyat Malaysia ni menghayati konsep Madani itu kan. Macam di peringkat kami sendiri pun kita pada setiap masa itu kita cuba menerangkan. Contoh tak kira lah, kadang-kadang tu kita bersama dengan masyarakat yang mungkin dalam kelompok kecil, dan sekarang ni di peringkat awal ini kita banyak menyebarkan dalam media sosial. Dan kalau kata contoh di peringkat YB, macam mana usaha tu jalankan, contoh supaya rakyat faham. Kadang-kadang tu dia kata Madani, tapi apakah maksud Madani itu? Kadang-kadang orang kata ini mungkin daripada macam YB cakap tadi, mungkin daripada perkataan bahasa Arab, dan tak semua orang kadang-kadang tu mungkin tak faham. Dan kita pun faham bahawa Madani ini bukan satu konotasi ataupun maklumat berkaitan dengan masyarakat sivil kan, yang mempunyai peradaban yang tinggi kan, maksudnya dari segi pentadbiran, dari segi kerohanian kan, dari segi juga pembangunan masyarakat. Jadi mudah tak YB kalau kita nak memperjelaskan kepada rakyat bahawa benda ini satu perkara yang penting supaya rakyat semua faham, untuk kita membina satu masyarakat yang maju. Tapi dalam maju itu pun kita ni ada perkara-perkara yang kita akur, contohnya menjalankan undang-undang yang baik, kita ni patuh kepada peraturan. Adakah itu satu perkara yang mudah YB untuk masyarakat faham? Yang perkara yang penting dan pertama
yang perlu rakyat fahami adalah penerimaan mereka terhadap konsep madani. Kalau pada diri sendiri, pada langkah pertama, mereka mesti membolehkan diri mereka memahami konsep madani ini dan menerima konsep madani ini tanpa menolak apa-apa konsep yang perlu yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. So yang langkah keduanya, macam mana kita mahu bekerjasama untuk dengan pihak kerajaan, pihak swasta dan badan bukan kerajaan dan sebagainya untuk melangkah ke depan, merealisasikan impian dan juga tujuan utama konsep madani. Kita tidak perlu mempertikaikan lagi ya, sebab konsep madani ini memang telah diusahakan, telah dijelaskan adalah untuk kebaikan seluruh rakyat Malaysia dan untuk semua lapisan masyarakat. Apa yang kita perlu lakukan adalah kita terus melakukan kerja-kerja, mengambil langkah untuk merealisasikan benda-benda yang baik untuk rakyat. So saya rasa tidak perlu lagi rakyat pertikaikan. Dan adalah penting juga untuk kami sebagai rakyat, wakil rakyat, untuk bekerja sama dengan agensi-agensi kerajaan, menyahut dan menerima segala cabaran yang mungkin kami hadapi dan mengambil langkah-langkah positif dan menerima segala cabaran yang mungkin kami hadapi. Mungkin ada rakyat masih mempertikaikan konsep madani ini, tapi kita perlu tunjukkan kepada rakyat kami memang ikhlas dan kami memang mahu merealisasikan konsep ini untuk kebaikan rakyat. Dan saya pasti kalau kita berusaha, kita buktikan, kita tunjukkan benda ni dengan seikhlas hati dan memberi keputusan dan result yang baik, saya rasa dan saya pasti mana-mana rakyat yang mungkin pada mulanya mereka rasa ragu-ragu dan pada akhirnya mereka akan menerima konsep madani ini dengan hati yang terbuka, dengan tangan yang terbuka, malahan akan melibatkan diri mereka sama-sama untuk berusaha dengan pihak kerajaan, pihak badan bukan kerajaan, NGO dan sebagainya, untuk sama-sama kita bangunkan satu negara Malaysia ke arah yang lebih maju. So YB dalam masa sekarang ni, macam contoh di kawasan YB sendiri kan. Betul. Kawasan YB, macam mana YB tengok penerimaan contohnya konsep Malaysia Madani ke, ataupun penerimaan terhadap pentadbiran, cara bentuk pentadbiran yang cuba dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Macam mana contohnya di kawasan YB lah. Kalau kita nak tengok keseluruhan Perlis ni, mungkin kita masih belum dapat lagi. Tapi kalau di kawasan YB sendiri, mungkin YB dah bertemu dengan pengundi YB, dah bertemu dengan ahli masyarakat di tempat YB. Apa pandangan YB tu? Apa yang YB dapat simpulkan kat situ? Untuk kawasan saya sebenarnya macam 2 bulan yang lepas masa Tahun Baru Cina adalah saya berjumpa dengan komuniti. Memang mereka dapat rasakan lah, walaupun konsep madani masih belum diterapkan, mereka dah nampak ada perubahan yang positif dan mereka sangat suka hati. Dan dengan konsep madani ni, saya rasa dia ada satu panduan kepada kita, macam kita ada sasaran yang lebih jelas dan kita sama-sama ada satu hala tuju yang jelas dan clear lah daripada rakyat. So, YB, salah satu kan inisiatif kerajaan yang kita nampak sekarang ni yang dah mula rakyat kita ni dah nampak. Contohnya yang memang kerajaan kita ni mengambil berat tentang rakyat. Yang paling mudah lah kita ambil contohnya menu rahmah. Dan baru-baru ni pun saya pun dapat kita dapat maklumat, dan YB pun telah bersama kan dengan Kementerian KPDN KSH kan, yang baru-baru ni telah pun melancarkan menu rahmah di Perlis. Dan apakah YB nampak sambutan ni macam mana? Adakah memang rakyat ni seronok ke dapat macam satu perkara yang dapat membantu mereka, ataupun macam mana? Ataupun dia kata ni satu benda yang mungkin tak pernah ada yang kerajaan buat kan, dan mungkin agaknya hari ni pun ada something baru lagi akan diumumkan, dan mungkin penerimaan rakyat tu macam mana YB berkaitan dengan menu rahmah ni? Menu rahmah ni pada pendapat saya dia adalah satu menu, satu panduan yang sangat baik, satu baseline yang sangat baik untuk peniaga, dan yang paling menguntungkan adalah customer lah, pelanggan lah, dan di mana pelanggan ada pilihan sama ada mereka boleh pergi ke kedai-kedai yang
menjual dengan harga yang lebih tinggi. Kalau mereka nak pilih ke tempat yang lebih murah, makanan murah, mereka pergi ke tempat yang memberikan tawaran menu ramah. Dan saya sendiri telah makan menu ramah tu, memang sedap dan memang zat-zat dia memang cukup lah. Dan tengok mula-mula kita tengok mungkin takut tak cukup lah, tapi bila habis makan tu memang kenyang. Dan yang kedua adalah dia adalah satu panduan yang supaya peniaga tu tidak senang menaikkan harga. Sebab ada cabaran kan, ada kompetitif antara peniaga-peniaga. So mungkin peniaga lain pun rasa tak boleh, saya suka-suka nak naik harga kan? Sebab ada menu ramah yang menawarkan menu makanan yang enak-enak dan sedap juga. So saya rasa ini adalah satu usaha kerajaan yang jelas untuk membantu rakyat untuk memilih makanan yang pada harga yang lebih berpatutan dan murah. Dan kedua adalah supaya untuk mengawal secara langsung peniaga tidak naik harga sewenang-wenangnya, dan secara keseluruhannya adalah kebaikan untuk rakyat. Dan untuk peniaga juga, kita tak kurang juga kebaikannya apabila ramai yang berkunjung ke kedai dia, keuntungan dia jadi banyak juga. Tapi kualitinya ada juga di situ, kuantitinya kena banyak jugalah. So peniaga tu secara tidak langsung kena lebih rajin dan lebih usaha, dan itu adalah satu sikap yang baiklah kita boleh terapkan untuk peniaga. Dan untuk orang ramai, dia adalah satu sikap untuk memilih makanan yang murah ataupun mahal. Tadi kita tengok dari sudut penerimaan rakyat ataupun masyarakat. Kalau dalam penerimaan, contohnya untuk golongan peniaga, contoh di kawasan YB lah, macam mana penerimaan dia bila kita perkenalkan menu ramah itu? Adakah ramai, maksudnya pengusaha-pengusaha restoran ke kedai makan yang mengikut jejak itu untuk mungkin kadang-kadang tu ada yang keberatan. Kadang-kadang dulu dia dah biasa berniaga dalam mungkin harga yang agak tinggi, tapi bila sekarang ni dah ramai peniaga dah buka, dah menyediakan menu ramah, apakah sambutan yang, adakah ramai yang tertarik ataupun ramai yang ikut, ataupun ada yang juga masih ragu-ragu lagi? Macam mana YB? Memanglah sekarang dia secara perlahan-perlahan peniaga pun ke arah penerimaan yang baik, dan untuk pelanggan mestilah sangat seronok. So saya ingin wawarkan untuk peniaga supaya mereka pun boleh lakukan menu ramah ni sebagai satu langkah bekerjasama dengan pihak kerajaan, supaya kita sama-sama boleh untuk mengawal inflasi yang tinggi di Malaysia. Sebab untuk peniaga, walaupun usaha mereka kita tengok tak banyak sangat, hanya untuk menawarkan menu ramah, tapi secara berpanjangan dan keseluruhannya dia dapat mengawal inflasi keseluruhan negara Malaysia. Saya rasa usaha ni memang harus kita terapkan, dan saya wawarkan agar semua peniaga ada rasa prihatin dan kerjasama dengan kerajaan, supaya peranan mereka jangan pandang rendah. Sebab penting juga mereka, usaha mereka dalam memainkan peranan dalam perkembangan ekonomi, taraf hidup rakyat, dan juga secara tidak langsung juga untuk mengawal inflasi negara Malaysia. Sebab mereka juga akan menjadi salah seorang yang berimpak juga atas kenaikan inflasi kehidupan rakyat di negara Malaysia. So saya rasa peniaga ni bolehlah ambil inisiatif bekerjasama, walaupun memang mencabar, tapi untuk masa berpanjangan dia memberi kebaikan keseluruhannya dan berpanjangan kepada mereka sendiri juga dan rakyat Malaysia juga. YB, ni saya nak dapatkan mungkin harapan YB lah berkaitan dengan Malaysia Madani ni. Sebab kita tahu dalam konsep Malaysia Madani ni dia ada 6 rukun. 6 rukun tu merangkumi kemampanan, kesejahteraan, dia ada daya cipta, maksudnya kreativiti untuk kita benda yang baru, dan juga termasuk satu elemen yang paling penting lah dalam kita ni, dalam masyarakat majmuk, kita ni kena ada perasaan hormat menghormati, dan salah satu daripada 6 rukun tu dah hormat. Jadi kita ni kadang-kadang ni, kadang-kadang ni kita walaupun duduk di Malaysia, kita masih lagi kadang-kadang tu rasa macam kenapa orang tu buat macam tu, kenapa dia berkeluarkan macam tu, tapi kita kena ada satu semangat
satu memahami, dan yang paling pentinglah hormat menghormati. Sebab kita ni kadang-kadang kita berbilang kaum. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India dan lain-lain lagi lah. Jadi kita kalau tak faham budaya masyarakat yang lain tu memang sukar kita untuk menerima. Tapi kalau pada pandangan YB lah, supaya rakyat kita ni menerima, memahami apa yang mereka perlu buat lah. Maksudnya perlu faham ke ataupun perlu mungkin lebih mengenali satu kaum itu, ataupun macam mana YB, pandangan YB? Dalam macam teras, dalam hormat menghormati ni, saya rasa memang sangat penting di masyarakat Majmuk Malaysia. Dan untuk rakyat untuk terapkan semangat dan juga amalan hormat menghormati adalah lebih ramai, lebih perbanyakkan pergaulan dengan kaum-kaum lain, menjalankan aktiviti bersama kaum-kaum lain. Sebab kita di Malaysia ni, kita memang macam mana pun kita memang hidup dalam masyarakat ni berpuluh-puluh tahun. Saya rasa pada masa akan datang, untuk generasi akan datang pun kita memang akan praktikkan amalan macam ni. Dan yang kedua adalah saya rasa kawalan emosi diri sendiri setiap individu pun penting juga. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok dalam Facebook ke Instagram dan sebagainya, mungkin kita ni berinteraksi macam dengan handphone kita rasa. So kita nak luahkan emosi kita senang-wenangnya. Padahal hakikatnya orang yang tengok apa yang kita luahkan dalam media sosial tu ramai. Mungkin beribu orang. So saya rasa setiap individu tu kena pandai untuk mengawal emosi dia. Sebelum nak luahkan apa-apa komen dalam Facebook ke dan sebagainya, kena fikir 2-3 kali ni. Kalau kita, kalau orang yang luahkan emosi tu, kata-kata yang mungkin marah tu, sebenarnya pada saat itu sahaja. Bila tanya dengan mendalam, sebenarnya dia ada kawan ramai-ramai berbilang kaum. Dia mungkin dia cakap, oh saya sekadar masa tu I luahkan macam tu. Tapi dia tak tahu impact dia, sebenarnya memberi impact yang begitu negatif kepada keseluruhannya. So saya wawakan untuk mereka yang mungkin marah seketika tu, kena kontrol sikit. Orang cakap kontrol handsome sikit lah. Kontrol emosi emosi dia. So fikirkan, mungkin kawan ni orang yang luahkan dalam media sosial ni, dia pun tak kenal juga. So saya harap lebih perbanyakkan lagi lah emosi dia, supaya dia boleh fikir 2 kali, ya orang ni macam ni, tapi kawan saya yang kaum ni sebenarnya dia baik juga. So mungkin kata-kata tu untuk counter back tu mungkin kena lebih positif. Mungkin kena cakap, oh mungkin orang ni macam ni. Sebenarnya kawan-kawan lain dari kaum certain kaum ni sebenarnya tidak, mereka juga menghormati. Saya rasa untuk benda ni bukan saja di sekolah, tapi untuk diri sendiri kita tu, kita kena pandai bawa diri, dan kita mesti faham bahawa apa-apa yang kita luahkan dalam media sosial ni sebenarnya memberi impact yang besar. So saya wawarkan untuk rakyat Malaysia, tak kira kaum mana-mana, kalau kita nak bagi komen tu, kita harus orang bertolak ansur, faham memahami dulu, dan kita ambil teraplah macam hormat tu. Kata-kata tu mesti orang cakap ni orang berbudi bahasa lah. Kita jangan kasar bahasa sangat. So itu yang perlu kita terapkan. Dan untuk ibu bapa juga, kalau tahu perkara ini, mereka juga kena tunjuk ajar kepada anak-anak mereka. Tunjuk ajar, nasihat. Ya, betul. So, kalau dikirakan Malaysia ni kita bernasib baik, kita ada sekolah daripada vernacular dan sebagainya. Kita perlu ambil kelebihan ni untuk memahami kaum-kaum yang lain, dan juga tak bolehlah kita jaga pada kaum-kaum sendiri sahaja, tapi kaum-kaum lain juga perlu. Sebabnya YB, sebenarnya kita di Malaysia ni kita saling memerlukan. Tak kira lah bangsa lain ke, tapi yang penting kita ni adalah anak Malaysia, dan kita sendiri kena saling memahami, dan kita pun pada masa sama perlu sayangkan negara kita. Sebab kalau kita tak faham bangsa lain, contohnya tak faham budaya, dan mungkin akan ada rasa terguris. Tapi kalau kita dah faham, dah kenal lama, orang kata apa, ibarat tak kenal maka tak cinta lah. Betul dah YB kan. Jadi kita berharap, saya sendiri pun dan YB, kita berharap supaya rakyat Malaysia dapat menerima konsep Malaysia Madani ini, sebab merupakan satu konsep yang baik, yang telah pun diseru oleh PM kita sendiri, dan kita pun mengharapkan bahawa perjalanan konsep ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan supaya rakyat dapat mendapat
rahmah dan juga nikmat daripada apa yang dicadangkan atau apa yang diwal-walkan oleh kerajaan. Betul. Sebenarnya kita boleh terapkan saja konsep Madani itu untuk memelesiakan konsep Madani. Madani ni. So saya rasa kita mesti hati terbuka. Sebab kalau kita tahu lebih banyak lagi budaya, walaupun perkataan ini mungkin daripada Arab, tapi kalau kita lebih banyak lagi memahami budaya, tak kira mana-mana, dia menguntungkan diri kita sendiri. Macam di Malaysia tu kita bertuah lah. Kita macam Tuan Pengarah cakap kita ada menu ramah. Sebenarnya kalau kita cakap pasal pemakanan saja Malaysia ni kami tuah sangat. Kalau tak pergi mana pun kita seumpama dah rasa semua lah. Dah jelajah setengah daripada bumi ni lah. Makanan India, makanan Cina, makanan Arab, makanan Melayu, Pakistan. Semua ada. Ya, betul. Makanan Kadazan, Iban dan sebagainya. Kita memang bertuah. So kita mesti ambil peluang ni, apa yang kita ada, kelebihan kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita belajar semua, kita menghormati semua. Dan kalau kita menghormati, kita belajar dan kita terapkan dalam kehidupan kita, kita bersyukur. Kita bersyukur sebagai rakyat Malaysia dan kita berterima kasih kepada semua agensi kerajaan, pimpinan kerajaan, pegawai kerajaan yang sama-sama berusaha untuk membangunkan Malaysia, memajukan Malaysia dan memajukan rakyat Malaysia. Saya rasa ini penting. Okay, Abi. Terima kasih, Abi. Nanti kita bersua lagi, insyaAllah. Baik. Terima kasih banyak, Abi. Kita jumpa lagi.